Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, kita jumpa lagi untuk kelas akaun kita. So, hari ni kita tengok kaedah analisis. Cikgu gunakan buku rujukan ya, sebab lebih simple ya. Okay. So, kaedah analisis ni kita perlu menganalisis beberapa maklumat untuk mengeluarkan ataupun menghasilkan semula penyata perdagangan dan untung rugi. So, dia tak macam kaedah perbandingan kita terus dapatkan dari modal kan. Tak, yang untuk analisis ni awak kena kira satu-satu perkara sebab kita nak menghasilkan kembali penyata untung rugi dan juga penyata kewangan. Jadi untuk kaedah analisis, maklumat yang kita perolehi adalah dari buku tunai. Okey, dan juga kita perlu mentafsir ataupun mencari jualan dan juga belian, dan kita juga perlu mencari hasil dan belanja yang sebenar-benarnya. Okey. Jadi, yang pertama ialah dalam buku tunai. Dalam buku tunai, okey. Dalam buku tunai ni, yang pertama, maklumat yang diperolehi adalah untuk menyediakan penyata pendapatan. Penyata untung rugi nah. Okey. Jadi, maklumat dari buku tunai yang awak perlu kenal pasti ialah hasil. Berapakah hasil yang diterima? Okey. Berapakah belanja yang dibayar? Berapakah belian dan jualan tunai? Okay. Untuk penyata kedudukan kewangan, perkara yang awak perlu ambil kira dalam buku tunai adalah belian dan jualan aset bukan semasa secara tunai. Okay. Pindahan tunai ke bank, kontra, penerimaan daripada akaun belum terima, pembayaran kepada akaun belum bayar, baki awal dan juga baki akhir buku tunai, dan juga ambilan tunai. Ini untuk menyediakan penyata kedudukan kewangan. Okey. Okey, yang kedua adalah untuk menganalisis jualan. Okey, untuk menganalisis jualan, awak kena tahu dulu jumlah jualan bersamaan jualan tunai tambah jualan kredit. Okey, jualan tunai kita dapat dari buku tunai. Jualan kredit awak perlu menyediakan akaun kawalan belum terima. Okey, sebab akaun kawalan belum terima ni ialah apa? Duit yang kita tak dapat dari jualan barang kita. Maknanya orang hutang dengan kita kan, kita jual barang, orang tak bayar kat kita. So kita wujudkan akaun belum terima. Itu kita belum terima duit lagi dari orang. Kita belum terima duit dari jualan kita. Okey. Okey. So kita tengok contoh. Okey, ini adalah format akaun kawalan belum terima. Bukan format, jalan kerja. Okey. Diberikan soalan lah yang macam ni, contoh 5. Okey. Puan Siti merupakan peniaga yang tidak menyimpan rekod yang lengkap. Maklumat berikut diberikan kepada Puan Siti bagi tahun berakhir. Okey. So anda dikenakan berhitung jualan kredit dan jumlah jualan. Okey, jualan tunai dia dah bagi 5650. So kita tak perlu ambil kira. Lain-lain perkara ni kita perlu ambil kira dalam menyediakan akaun kawalan belum terima. Okey. So akaun kawalan belum terima ni, okey, pada mereka yang lupa, okey, ini adalah format kaedah akaun kawalan belum terima. Ini kita belajar masa tingkatan 4 modul 5 ledger. Okey. So kita kena ingat kembali atau imbas kembali pembelajaran kita yang tingkatan 4. Okey, ini adalah format ya akaun kawalan belum terima. So belah debit ialah apa-apa yang menambahkan hutang. Menambahkan hutang orang pada kita. Okey. Akaun belum terima yang belah kredit, ni belah kredit ni yang mana mengurangkan hutang. Okey, maknanya orang dah bayar dan sebagainya, dia mengurangkan hutang itu. Okey. So kita tengok akaun belum terima. Okey, baki jualan kredit. Yang ni kita nak tahu lah ya. Faedah menambahkan hutang. Bank cek tak laku, diskaun diberi dibatalkan. Dia menambahkan hutang balik. Okey. Apa yang mengurangkan akaun kawalan belum terima? Pulangan jualan. Kita tolak barang. Orang tolak barang kat kita. Bank, bila dia dah bayar. Diskaun diberi. Kita beri dia diskaun. Hutang lapuk. Orang tu lari. Tinggal. Okey. Kontra. Kita beli barang dia. Dia beli barang kita. So, bila berhutang, kita buat kontra. Okey. Ini format dia. Okey. So, jadi untuk menyediakan akaun kawalan belum terima, okey, perhatikan, okey, dia bagi semua ni kita masukkan saja dalam dalam akaunti tu. Baki 6222
Bank 15531, perimaan. Diskaun diberi 713, pulangan jualan, hutang lapuk. Ni semua diberikan. Okey. So, kita tambah semua. Baki dia tak bagi nah. Baki dia baki HB okey ada. 4784. Dia dah bagi. Baki awal 622 pun dia dah bagi. Okey. Jadi kita tambah semua dapat 22012. Kita seimbangkan. Okey. 22012 ni tolak 6222. Kita dapat 15790. 15790 ni ialah jualan kredit kita. Okey. Jualan kredit. Jadi jumlah jualan ialah jualan tunai tambah jualan kredit. 5650 tambah 15790. So dapat jawapan 21440. Ini jumlah jualan sebenar. Okey. Begitu juga dengan analisis belian. Kita kena tahu belian tunai kita berapa, belian kredit kita berapa sebab kita kena tambah dua-dua untuk mendapatkan jumlah belian. Okey, belian tunai dapat dari buku tunai, belian kredit diperolehi daripada akaun kawalan belum bayar. Okey, tengok format tekan 4. Okey, akaun kawalan belum bayar, yang ni kita hutang. Kita hutang dengan orang bila kita beli barang, kita tak bayar. Okey, bila kita tak bayar, jadilah kredit. Okey, kredit, hutang, belian kredit. Belum bayar, kita yang tak bayar. Jadi, perkara-perkara yang menambahkan hutang, duduk sebelah kredit. Sebab akaun belum bayar ni adalah liability, duduk sebelah kredit. Manakala yang mengurangkan hutang kita, jadi duduk sebelah debit. Okey. Okey, apa yang mengurangkan hutang kita? Kita terima diskaun. Okey. Pulangan belian, barang yang kita terima rosak, kita pulangkan ke orang. Bank, bila kita bayar hutang pun mengurangkan hutang. Dan juga kontra. Yang ni sama macam yang akaun BT tadi kan. Bila kita beli barang orang, kita hutang orang tu hutang kita, dia wujudkan kontra. Okey. Okey, apa yang menambahkan hutang kita ialah belian kredit, angkutan masuk. Okey, angkutan masuk dalam ni, faedah yang kita perlu bayar akibat lewat bayar dan sebagainya. Okey. Dan wujudkan bagi BB dan berikutnya lah ya. So yang ni kita nak tahu belian ini. Okey ya. So jadi tengok soalan balik. Encik Lim seorang peniaga yang tidak menyimpan rekod dengan lengkap. Okey. So sediakan awak kena hitung belian kredit dengan jumlah belian. Akaun kawalan belum bayar. Okey, baki 8360 dari sini baki awal. Baki akhir 6578 di sini. Okey. Bayaran kepada akaun belum bayar. Dia mengurangkan duduk di debit. Okey, diskaun diterima mengurangkan. Pulangan belian mengurangkan. Okey. So, okey itu saja. Belian semua tak ada kan? Okey, belian tunai tak perlu masuk nanti. Okey. Jadi akhirnya tambah dapat 29756. Okey, imbangkan, tolak baki BB, so kita dapatlah amount 21396. 21396 ialah belian kredit kita. Okey, so jumlah belian kredit tambah belian tunai, kita dapat amount ini. Okey.